Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-155. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-117 surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi dan orang Muhajirin dan Ansar yang mengikutnya, yang mengikutnya berjuang dalam masa kesukaran, sesudah hampir terpesong hati segolongan dari mereka daripada menurut Nabi untuk berjuang. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah amat belas lagi maha mengasihani terhadap mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa kalimah Al-Usrah dalam ayat ke-117 surah At-Taubah diambil daripada perkataan usrun yang bermaksud sulit, keras dan berat. Wanita yang mengalami kesulitan ketika melahirkan dinyatakan dengan kalimah a'saratil mar'ah. Unta liar dinamakan asir. Orang yang menulis menggunakan tangan kiri atau kidal biasanya disebut sebagai a'sar. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menyatakan lagi bahawa terdapat beberapa riwayat yang menggambarkan kesulitan yang dimaksudkan di dalam ayat ini, iaitu pada waktu tersebut ketika di dalam perjalanan menuju Tabuk. Bekalan, makanan dan air sangat kurang, sedangkan perjalanan masih jauh dan cuaca yang sangat panas terik. Mereka terpaksa menyembelih unta yang menjadi kenderaan mereka untuk mendapatkan sumber air yang terdapat pada badan unta itu. Mereka juga membahagikan sebiji kurma untuk dimakan oleh beberapa orang. Tambahan pula mereka berhadapan dengan musuh yang dinilai cukup kuat, sehingga tidak hairanlah jika hampir sahaja hati segolongan dari mereka terpesong daripada menurut Nabi untuk berjuang. Sidang pendengar yang dimuliakan, Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-117 surah At-Taubah ini dengan menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana keputusan baginda memberi izin kepada beberapa orang munafik untuk tidak ikut berperang di medan Tabuk, dan juga menerima taubat memberi ampun kepada sebahagian orang Muhajirin dan Ansar yang telah melahirkan sikap gopoh dan tidak sabar dalam menghadapi peperangan Tabuk. Apabila terdapat di kalangan mereka yang terlambat berangkat, manakala yang lain pula tertinggal daripada menyertai peperangan itu, walau bagaimanapun, mereka diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesudah mereka bertaubat dan kembali ke jalan kebenaran.
Kerana Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui bahawa mereka ikhlas dalam bertaubat dan menyesal. Ketegasan ini adalah untuk memberi galakan kepada orang yang beriman supaya bertaubat apabila terlanjur melakukan kesilapan, termasuk diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri serta orang Muhajirin dan Ansar sebagai golongan pelopor perjuangan Islam. Manakala Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-117 surah At-Taubah ini dengan menyatakan bahawa ayat ini menjelaskan permohonan taubat orang yang tidak ikut pergi berperang, tetapi kemudiannya telah mengakui dosanya. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan suatu tema yang dibicarakan berulang-ulang dalam beberapa ayat kerana yang demikian itu lebih berpengaruh pada jiwa seseorang. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-117 surah At-Taubah ini menjelaskan bahawa ayat ini memberi suatu gambaran mengenai sifat belas kasihan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia tidak memandang dosa hamba-hambanya, bahkan memaafkan dan diberi taubat. Orang munafik sekalipun apabila mereka menyesal dan segera mengubah sikap, Allah Subhanahu Wa Taala memberi taubat atas dosa besarnya selama ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi taubat, dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun hanya tersalah ketika berijtihad yang kecil sahaja. Muhajirin dan Ansar yang sebahagian nyaris terpengaruh tetapi tidak jadi terpengaruh kerana kuatnya iman mereka. Mereka juga diberi taubat keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab Allah Subhanahu Wa Taala tetap belas kasihan dan Maha Penyayang. Manakala Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi ketika mentafsirkan ayat ke-117 surah At-Taubah ini menjelaskan bahawa mukmin yang salah dan berdosa dimaafkan, kemudian segala kewajipan dilaksanakan dengan penuh semangat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-117 surah At-Taubah menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-117 surah At-Taubah ini menjelaskan mengenai manifestasi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada para hambanya. Sesungguhnya Allah telah menerima taubah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhajirin dan Ansar yang mengikuti Nabi pada masa-masa sukar ketika perang Tabuk yang berlaku antara orang Islam dan Rom, iaitu pada tahun ke-10 Hijrah. Pada ketika itu hampir sahaja hati sebahagian umat Islam berpaling dari kebenaran disebabkan kesusahan yang mereka lalui kerana berhadapan dengan kebuluran dan cuaca yang sangat panas. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat mereka. Menurut pentafsiran Ibn Abbas, apa yang dimaksudkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah memaafkan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atas kesilapannya kerana membenarkan beberapa orang untuk tidak menyertai peperangan walaupun mereka tidak mempunyai alasan yang munasabah. Kemudian yang dimaksudkan dengan menerima taubat orang Muhajirin dan Ansar ialah taubat yang mereka lakukan dari kesalahan mereka ketika mereka membantah untuk keluar berperang, padahal mereka adalah orang yang paling kuat imannya. Ada di antara mereka yang tersilap kerana suka mendengar kata-kata orang munafik walaupun kata-kata tersebut bertujuan untuk menimbulkan fitnah di kalangan umat Islam. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, ayat ke-117 surah At-Taubah ini memberi penjelasan kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberi peluang kepada hamba-hambanya untuk mengubah keadaan mereka dan Allah memimpin hati mereka untuk bertaubat setelah melakukan kesalahan dan dosa kerana Allah Maha Pengasih dan Penyayang kepada hambanya. Allah Maha mengetahui mana hati yang ikhlas kepada agama atau sebaliknya. Selain itu, terdapat sebuah hadis yang mempunyai hubungan dan keterkaitan dengan ayat ke-117 surah At-Taubah ini, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.
an Abdullah bin Ka'ab bin Malik wa kana qaida Ka'ab bin Malik qala sami'tu Ka'ab bin Malik yuhaddisu hina takhallafa an qissati Tabuk fa wallahi ma a'lamu ahadan ablahu Allahu fi sidqil hadis ahsana mimma ablani ma ta'ammadtu munzu zakartu zalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila yaumi hadha kaziban wa anzalallahu azza wa jalla ala rasulih sallallahu alaihi wasallam laqad taballahu ala an-nabiy wal muhajirin wal ansar ila qawlihi wa kunu ma'as sadiqin. Dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik, dia adalah penuntun, iaitu pembantu Ka'ab bin Malik. Dia berkata, aku mendengar Ka'ab bin Malik bercerita mengenai tertinggalannya dari perang Tabuk. Demi Allah, setahu saya tidak ada seorang Muslim yang telah diuji Allah dalam kejujuran ucapannya, yang ia lebih baik daripada apa yang telah diujikan Allah kepada saya sejak saya ceritakan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah bermaksud untuk berdusta kepada Rasulullah hingga sekarang ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang Muhajirin dan orang Ansar hingga ayat dan hendaklah kamu berada bersama orang yang benar. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-117 surah At-Taubah ini ialah, pertama, umat Islam hendaklah segera memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan kesilapan dan dosa disertai niat yang ikhlas agar Allah Subhanahu wa taala menerima taubat serta memaafkan kesalahan yang telah dilakukan. Kedua, setiap umat Islam perlu sedar bahawa Allah Subhanahu wa taala sangat kasih kepada hamba-hambanya sehingga menghapuskan kesalahan yang lampau setelah penerimaan taubat. Ketiga, umat Islam hendaklah memupuk sikap sabar dalam melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti urusan ibadah dan juga kebajikan sesama manusia, kerana ada kalanya kita akan berhadapan dengan kesusahan, kepayahan ketika hendak menunaikannya. Ingatlah bahawa Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran selayaknya di atas kesabaran itu. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya-Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.